اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا
أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah, salam barakah. Mudah-mudahan hari Jumaat ini akan membawa pelbagai rahmat ke atas kehidupan kita semua. Kepada adik-adik, selamat pagi. Apa khabar? Best. Alright, okay. Dan juga kepada adik-adik Soft 2 yang sedang melalui program. Alhamdulillah, nampaknya makin merancak. Kita makin rancak, insyaAllah. Esok kita akan masuk ke minggu yang ketiga dalam program ni, insyaAllah. Right? Okay, bagi anda yang berada di sini, Kak Asma, dekat sini Kak Asma. Assalamualaikum Kak Asma. Kak Asma pula, Kak Asna. Assalamualaikum. Yang handsome lagi macho dan so itu yang selalu akan dapat tupukan daripada bambu, insyaAllah, bila kita menggunakan benda-benda yang saya suka. Dah Kak Asna kita yang mana ni tak tepuk. Tu dia upset dia orang macam tepuk, macam tak bermaya je dia orang ni. Cuba kita kasih dia sedikit bonus. Mungkin dia orang tak dapat gaji aku. Dah bagi kan gaji. Okay, right, okay. Okay, sekarang dah okay dah. Dia mengajuk sikit. Sebab tadi sarapan saya tak bagi dia orang sarapan. So, apa khabar di tempat anda semua? Okay, kita ada Abang Mustafa. Assalamualaikum Abang Mustafa. Okay, itu dia Abang Mustafa kita yang duk sibuk 24 jam sekarang ni semenjak 2 menjar ni kan. Allahu Akbar. Sibuk gila Abang Mustafa.
Alright, kita juga ada Badrul Ihsan Badrul, Assalamualaikum Badrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asna juga ada kat sini. Alright, ambil kesempatan ni untuk berkongsi dengan member-member anda semualah yang mungkin berada di mana-mana tu. So, diorang join sekali untuk kita sama-sama menimba ataupun berkongsi sedikit ilmu insya-Allah pada pagi ini. Pastinya hari ini hari yang memang kita akan penuhkan dengan ibadah Allahu Akbar. Dan di Singapura masih nampaknya kita tak dapat ke masjid kalau kita dah pergi minggu lepas. Dia 2 minggu dia allow satu kali sahaja. Jadi itu yang sedikit perlu kita tunggu sikit masa lagi insya-Allah akan Allah permudahkan insya-Allah. Alright, thank you Badrul kat sini. Kak Rusmawati Abbas. Assalamualaikum AA dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam Kak. Thank you for being here insya-Allah. Hari ini kita ada 30 minit bersama dengan Abang Abu insya-Allah 9.15 hingga 9.45 dan saya tak lagi nak buang masa dengan benda-benda melainkan anda ada soalan-soalan yang nak tanya dipersilakan. Kalau tak kita akan ada cerita menarik pada hari ini, cerita 2 biji apple. 2 biji apple memang menarik. Kalau anda nak benda ni juga orang ramai bermanfaat, yes, right, boleh berkat ilmu AA ajar dan doa semua daripada Allahu Akbar. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat. Sebab itu yang saya nak. Saya nak ilmu ni bermanfaat. Mudah-mudahan bukan hanya untuk dunia saja. Saya nak ilmu ni bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan Allah SWT, ridha Allah SWT dan juga dapat kebaikan di akhirat. Itu penting untuk saya sebab saya nak meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk diri saya juga. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini membawa manfaat kepada ramai orang di sana supaya dia bermanfaat untuk diri saya bila saya dah tak ada lagi insya-Allah. Alright, okay. So ilmu bisnes hari ini kita nak topik customer, right? Customer. Apa sebenarnya benda tu kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi marilah saya mulakan dengan cerita ni. Cerita hari ini. Bersedia tak nak dengar cerita ni? Kan hari-hari kita nak cuba bagi satu cerita. Mudah-mudahan cerita-cerita ni semua akan memberikan kebaikan dapat belajar sesuatu. Wani Mustafa, Assalamualaikum Abang Abu dan sahabat semua. Waalaikumsalam Wani. Thank you for being here insya-Allah. Alright, bersedia semua nak bersedia untuk mendengar cerita. Kau ni macam budak-budak kecil suka dengar cerita Setiap hari dengar cerita hari ni abang nak cerita pasal 2 biji apple lah Boleh bersedia? Kalau bersedia anda boleh share dan kongsikan pada rakan-rakan anda. Cuba kita naikkan sikit kita punya viewers, sahabat-sahabat kita supaya kita go daripada 90,000 kepada mungkin 200,000 Sekarang ada 9,000 kita nak jadikan 90,000. Boleh tak kita kongsikan dengan member-member supaya ramai lagi yang boleh juga dapat bermanfaat. Just share saja cerita 2 biji apple ni, dia macam menarik sebab dia satu cerita yang mungkin dia akan memberikan kita macam betul juga dia cakap macam tu lah lebih kurang, right? Okay, dia ada macam ni. Dia sebenarnya ada satu bapa ni lah. Bapa kita kasih nama siapa yang kat sini? Siapa? Okay lah, Badrul lah. Badrul Badrul pun dia bawa anak dia lah, anak perempuan dia kecil anak kecil, bukan kecil sangat dalam 8 tahun macam tu, 9 tahun lah. Budak-budak kan main. Dia orang tengah main lah. So dia tengah main-main dekat satu tempat pusat permainan lah. Maksudnya dekat apa tu dia orang panggil? Playground lah. Dekat playground tu tengah main-main. Sebab tu tengah main-main, anak dia ternampak ada satu uncle tu dia jual apple. Dia jual apple lah. So anak Badrul ni nama dia Aisyah lah So Aisyah pun cakap dengan bapa dia, Ayah, kita nak apple lah ayah, kita nak apple lah ayah. Boleh lah ayah tolong belikan kita apple lah. Dia pun cakap macam tu kan. Bapa Badrul ni pula, Allah Akbar, aku tak buat duit dia, aku ada berapa sen saja ni kan. Alamak, duitnya tak cukup. Tapi tak apalah, mari kita pergi sana. Pergi sana tanya dengan pakcik yang jual apple tu, cik berapa ni apple lah? Ni dua ni RM2 dia cakap. RM2 Dia si Badrul ni pun ada RM2 je. Kau dia pun cakap okey lah RM2 dia dapat 2 biji apple. Kan 2 biji apple dia pun letak dekat dalam beg yang pakcik tu bagi dan dia orang pergi balik lah nak pergi main sambung balik. So pakcik yang jual apple dah belah.
tengah main-main, dah nak balik lah, dah nak balik. Dan okeylah dia ambil barang tu. Dan anak Badrul dengan Aisyah ni, Badrul dengan anak dia Aisyah tu terus naik basikal tau. Sebenarnya dia orang naik basikal nak balik rumah lah, datang ke taman tu. So balik tu bapak dia pun macam rasa macam lapar sikit nak makan lah. Dia pun cakap dengan anak dia, Aisyah, nanti bagi abah satu apple. Aisyah satu apple, abah satu apple. Macam tu. Okey ya. Dia pun Aisyah ni cepat-cepat dia ambil. Dia basuh kan, dia dah siap basuh tadi. Dia cepat-cepat dia makan. Dia terus gigit satu apple tau. Dia gigit satu apple, dia makan. Lepas tu, satu apple lagi, patutnya bagi bapa kan. So, dia pun gigit lagi sekali. Lagi satu apple. So, apple ni pun dia gigit, apple ni pun dia gigit. Dia dah gigit. Badrul tengok anak dia. Ish, apalah anak aku ni. Kenapa tamak sangat anak aku ni? Apa yang aku ajar dia? Aku tak ajar dia macam ni. Kenapa dia jadi macam dia dalam kepala otak? Badrul ni fikirlah, kenapa anak aku macam ni So, dia dua-dua dia tamak sangat. Dia tak nak bagi bapa dia lah macam tu lah kan. So, dia tengah fikir-fikir apa yang dia fikir tu kan, dia tengok kenapa anak aku macam ni. Lalas dah habis tu, kau tahu tak apa anak dia cakap? Abah makan apple ni sebab apple ni lagi manis lagi best apple ni tak sedap sangat. Abah makan yang ni. La ilaha illallah, Badru macam tersentak. Sebenarnya anak dia bukan tamak, anak dia nak bagi yang terbaik kat bapa dia. Jadi dia rasa dua-dua, dia cakap yang ni lagi manis, bapa ambil yang ni. Itu cerita je. Jadi moral of the story ni, kita jangan terus membuat andaian dengan tingkah laku seseorang. Kita jangan terus buat andaian, kita terus jangan chop orang tu, kita jangan label orang tu kerana beberapa tindakan. Mungkin tindakan yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan orang ataupun untuk kebaikan ramai orang kat luar sana. Jadi, cuba setiap kali kita tengok seseorang tu melakukan satu, jangan terus kita chop dia. Dia ni memang orang jahat, dia ni orang itu, orang ni. Kita tak tahu apa yang sebenarnya mereka ada dalam hati mereka dan itu adalah urusan mereka dengan Allah. Macam budak kecil tadi kan. Kan bapa Badrul ingat, Allah anak aku ni tamak lah, apalah, kenapa dia macam ni kan. Yang sangat negatif, tapi sebenarnya apa yang dia buat tadi adalah untuk kebaikan ataupun nak memberikan yang terbaik kepada bapa dia. Jadi itulah benda yang kita kadang-kadang terlupa dalam kerakusan dunia yang begitu mencabar, begitu menipu kita. Jadi kita terus dalam satu keadaan di mana kita terus membuat andaian terhadap seseorang tanpa kita melakukan sesuatu melihat betul-betul ataupun kita tak melihat mendalam apa sebenarnya. Jadi ini yang benda yang Abang nak share kepada anda semua supaya mulai daripada hari ini hari Jumaat yang barakah ni, kita melihat seseorang jangan terus membuat andaian. Cuba tengok apa sebenarnya, kenapa dia lakukan sesuatu supaya dia akan memberikan kita satu gambaran yang betul. Jadi kadang-kadang kita ni yalah ini manusia biasa. Jadi itu sedikit mengenai cerita pada hari ini. Saya harap ianya memberikan sedikit anda sedikit macam ruang untuk minda berfikir. Ada tak kita pernah buat judgement terhadap seseorang kerana tingkah laku mereka, kerana mereka buat macam tu? Kita terus chop label yang mungkin sebenarnya tidak betul. Mungkin mereka tu lebih baik daripada kita, mereka tu tidak mempunyai andaian dan sangkaan buruk terhadap sesiapa, right? So itu yang sedikit saya nak just kongsikan sebelum kita masuk ke bab ilmu bisnes hari ini kita. Alright, ilmu bisnes hari ini insya-Allah dalam ilmu wang dunia akhirat ni, Abang Bu nak share sedikit satu panduan mengenai customer ataupun dalam kita buat online business kan, apa bisnes pun baiklah, tak kisahlah online ke offline ke upline ke downline ke sideline business ke whatever business, semua yang kita kena buat ni dia punya paksi ataupun tunjang utama adalah customer, betul tak? Tanpa customer kita tak boleh buat business, tanpa customer kita tak boleh buat jualan pun. Siapa nak beli kalau tak ada customer, betul tak? Jadi customer ni adalah dia punya any business is all about customer. Tapi hari ni Abang pun nak cerita sedikit mengenai ilmu bisnes hari ni ataupun ilmu buku hitam ilmu bisnes buku hitam hari ni. Kita nak cerita pasal customer. Apa skill-skill, apakah benda ataupun essential, benda-benda yang perlu kita adakan dalam diri kita sebagai seorang businessman, sebagai seorang usahawan. Jadi itulah yang saya nak just tunjukkan dekat sini insya-Allah. Alright, dan saya akan mulakan dengan yang pertama. Alright, yang pertama adalah C. C. Jadi C tu bukan C betul C C sebenarnya apa yang saya tulis adalah alright, yang ni adalah yang pertama. Bila kita nak melakukan perniagaan online ke, tak kira
ini yang first kadang-kadang sering berlakunya kesilapan dalam ramai orang yang buat bisnes ni, sebab mereka tak conduct research. So salah satu perkara yang paling penting pada Abang Abu bila kita nak melakukan ataupun memulakan perniagaan is about conduct research. Awak perlu mula melihat awak perlu buat research benda ni. Satu, research mengenai keseluruhan, general research mengenai keadaan ekonomi, adakah bagus untuk kita memulakan perniagaan dan sebagainya. Tapi dua benda yang sangat penting untuk perlu kita buat kajian adalah first adalah target market kita. Target market, siapakah sebenarnya kita punya target market? Bakal-bakal pelanggan kita, siapa dia? Selagi kita tak tahu siapa mereka, susah untuk kita nak create produk or services, apa pun memang jadi susah. Sebab takkan orang, dia bukan macam kita jual satu benda, semua orang akan beli. Tak. Dia mesti ada target customer kita yang orang memerlukan servis ataupun bisnes kita. Jadi, yang pertama sekali dalam kita nak melakukan ataupun memulakan perniagaan, awak kena buat conduct research mengenai target customer awak. Siapa sebenarnya target customer awak? Dan kemudian, apa produk atau servis yang awak ada boleh membantu mereka. Jadi, ini dua adalah kajian yang wajib perlu kita lakukan sebelum memulakan perjalanan perniagaan kita, sebab conduct research. Alright, conduct research. Semua tu penting sangat dalam kita punya permulaan. Alright, Kak Asna ada share. Ya, betul. Perempuan Yahudi dan semua sahabat ada yang berniaga lihat situasi itu terkejut dengan penjelasan Rasulullah. Alright. So tu juga ada satu lagi kan, ilmu berkaitan customer. Right. Okay, now. Yang kedua adalah yang Abang Abu nak share dengan you all. Yang kedua, alright, adalah you. Alright. Okay. Tadi adalah awak tahu. Okay, awak mula tahu awak punya customer segmen awak, siapa target market, betul? Tapi dengan hanya tahu target market, dia tak menghabiskan awak punya benda. Sebab apa? This is the second benda yang kita kena buat. Understand your customer. Tadi target market, betul? Target market is important untuk kita memulakan perniagaan kita. Kita nak dapat pelanggan baru dan sebagainya. Tapi kalau kita nak meneruskan, Norish Muhammad, salam saya baru di sini. Terima kasih Norish kerana bersama-sama dengan Abang Abu pada hari ini, hari Jumaat. Mudah-mudahan anda akan berterusan dengan kami. Alright, kita ni small group yang bercerita mengenai some motivasi, kita support each other, dan juga saya setiap hari saya akan bagi sedikit tips-tips bisnes untuk kita boleh amalkan sama-sama, insyaAllah. Alright, terima kasih, dan anda juga boleh kongsikan program ni ataupun sesi ni kepada ramai kenalan. Mudah-mudahan ramai lagi akan dapat bermanfaat daripada kita dan kita jadi satu ukuah juga dekat sini. Alright, okay. So, kedua is understand customers. Sebab benda ni sangat penting. Sebab selagi kita dah ada customer, tapi kalau kita tak understand them, kita tak tahu apa yang mereka nak lepas ni, apa produk yang mungkin mereka perlukan, apa cita rasa dia, apa impian diorang. Jadi kita perlu memahami benda ni. Kenapa kita perlu faham? Sebab kita boleh sediakan servis tu untuk diorang. Sebab apa tugas kita? Kita punya meniaga ni, kita nak memberi manfaat, menyelesaikan masalah orang, betul? So, macam mana kita nak menyelesaikan masalah kalau kita tak tahu apa masalah dia? Jadi understand customer. Alright, kita perlu faham apa yang customer perlu. Alright, apa yang customer perlu, apa yang customer inginkan, apa yang customer impikan. Semua benda-benda ni adalah benda yang sangat-sangat important. Alright. Okay, jadi yang kedua ni, untuk kita terus bertambah ataupun menambahkan bisnes kita terus berkembang maju, maka kita perlu buatkan customer kita terus menggunakan servis kita. Tapi kalau kita tak menyediakan servis yang mereka perlu, mereka akan tinggalkan. Last mereka akan pergi kepada mungkin saingan kita ataupun orang-orang lain untuk mendapatkan servis yang kita tak sediakan. Jadi itu adalah sangat penting untuk memahami apa customer kita nak, apa customer kita perlu. Dalam masa 3 tahun, apa yang akan berlaku? Dia dah beli ni, takkan kita nak tinggalkan dia macam ni? Apa lagi yang kita boleh offer kat dia untuk bantu dia menyelesaikan masalah dia, right? Yang tu adalah yang kedua. S. Okay, apa tu S pula dalam bisnes ni? Awak kena ada S. S bermaksud skill. Dan skill yang paling penting dalam bisnes untuk permulaan ni, skill komunikasi. Alright, communication skill. Alright, kita perlu meningkatkan diri kita dalam skill komunikasi. Alright, sebab komunikasi ni sangat penting dalam perniagaan. Alright, bila saya cakap komunikasi ni, dia komunikasi antara pelanggan, komunikasi antara vendor dengan kita, dengan pekerja kita, dengan tim kita. Alright, itu satu. Komunikasi yang paling penting dalam bisnes adalah listening skill, atau tu skill komunikasi mendengar.
apa yang kita dapat dengar daripada customer tu akan menentukan kita punya perniagaan. Ada tak kita dengar feedback diorang? Apa yang mereka feedback kepada kita? Apa yang mereka nak? So, benda-benda ni yang perlu kita berikan perhatian. Tapi bila kita tengok dalam bisnes, orang tak beri perhatian pada apa yang customer nak. Kan dia lebih cuba nak cakap, kau beli ni lah, pakai ni. Like, dia lebih kepada diri dia tau. Dia bukan menyelesaikan masalah pelanggan tu. Dia menyelesaikan masalah diri dia. Sebab dia kena jual. Dia jual dapat commission. Jadi jual lah. Lantang kau. So, itu adalah satu konsep yang silap. Sebab tu kadang-kadang mereka stres. Sebab kita nak cuba jual, orang tak nak beli. Sebab apa? Kita tak sampaikan pada target market kita. Dan awak kena faham, semua bukan target market kita. Mungkin mereka dengar macam hari ni. Semua mungkin dengar. Tapi ada orang mungkin dia tak buat bisnes pun. Benda ni mungkin macam tak relevan sangat. Tapi dia nak dengar juga. Jadi, dia ni bukan target market kita. Tapi tak apa. Kita tak boleh cakap, awak ni bukan target market aku. Kau keluar. Tak ada. Kemungkinan daripada sini Allah akan bukakan minda dia. Mungkin dia rasa macam, nak berniaga lah selepas dia dengar. Mungkin kan. Jadi, itu yang sebenarnya kita jangan buat andaian terhadap sesiapa. Nak dengar. Tapi mungkin itu bukan customer ataupun target market kita pada hari ini. Mungkin di masa depan. Jadi sentiasa memahami dengan skill komunikasi. Satu skill yang perlu kita tingkatkan, mantapkan adalah skill mendengar. The listening skill. Alright, mendengar. Mendengar ni something yang sangat-sangat powerful dalam skill komunikasi. Siapa yang boleh dengar dengan betul, mereka lihat peluang. Mereka melihat banyak benda baru yang akan datang kerana daripada sifat pendengaran yang betul tadi. Jadi pastikan anda mendengar. Alright, that's 3. Wah, cepat hari ni kita kena, sebab kita ada lagi 8 minit, 9 minit saja dalam program ni. InsyaAllah customer CEU T. Okay, T. T ni very simple lah. It's all about now. Okay, dalam bisnes, okay, dalam bisnes ni, okay, good. Nourish tu good. InsyaAllah Nourish. Nanti cuba datang program teknologi dan teknologi. Okay, so bagi bisnes pada hari ni, awak tak boleh hidup tanpa teknologi. Maksudnya bukan saya cakap tak boleh hidup. Maksudnya bisnes kita ni, kalau tanpa teknologi, kita akan menemui pelbagai kesukaran. Hari ni kita perlu leveragekan teknologi dengan apps kita. Contohnya, kita ada scheduling system, kita ada email follow up system, auto responder system, kita ada customer database system, kan, auto responder follow up. Kan, semua ni sistem-sistem teknologi yang perlu ada pada bisnes, especially online, supaya kita leverage, kan, kita boleh leverage dan kita tak perlu pun hantar follow up dah beli ke, semuanya boleh dilakukan secara sistem. Dan kalau nak pergi satu step lagi, orang dah menggunakan AI, orang dah menggunakan chat box, macam-macam benda ni kita boleh terus tinggikan. Alright, kita berikan sesuatu yang baru kepada kita punya bisnes. Jadi teknologi, never avoid teknologi. Dan bagi anda yang betul-betul memerlukan satu panduan, kata orang tu satu panduan, nak dapat tahu pasal macam mana menggunakan teknologi ni, kan, anda boleh pergi pada mulakan.com. Mulakan, bukan MULAKAN, tak, MULACAN. Dia mulakan. Mulakan. Dia something like that lah. Jadi anda boleh dapatkan banyak detail kat sana. Dan sekarang ni, awak kalau nak review awak punya funnel, awak punya awak punya what do you call that, website, awak boleh pergi daftar secara percuma. Alright, Nazrin adalah saya punya rakan. Dia akan buat benda ni secara percuma at this moment untuk review balik. Alright, so itu yang alright, itu yang kita perlu ada. Alright, and then apa? O. Lepas ni O pula. O ni sebenarnya lagi satu benda yang kita perlu pastikan bila kita dalam online ni, iaitu online presence. Yes, sebagai seorang yang nak berniaga dalam online ke offline ke, benda ni dah wajib sekarang. Kerana awak perlu berada di online. Awak kena sentiasa be visible, dilihat orang, posting awak dekat Facebook lah, dekat Twitter lah, dekat LinkedIn lah. Sebab tu hari ni kita perlu belajar omni-channel. Dia ada satu omni-channel marketing. Alright, omni-channel marketing dia adalah di mana semua benda ni akan dikumpulkan. Maksudnya mereka berinteraksi antara satu sama lain. Walaupun ada post, awak
like hasil post ni awak dapat dekat dia macam something, dan saya tak nak cerita benda tu nanti awak complicated. Awak boleh pergi je omni channel marketing dan awak cuba study apa sebenarnya benda ni, sebab benda ni adalah benda yang perlu kita juga tahu dalam bisnes online ataupun bisnes yang kita lakukan sekarang ni, untuk kita menjadi online presence yang lebih efektif. Dia lebih efektif kita, dan contohnya macam saya ni, aku buat live ni sebab aku nak just present online, aku nak ada kat online, sebab saya tahu target market saya kadang-kadang akan cari saya. Jadi bila dia nampak benda-benda macam ni, insyaAllah dia dapat, oh ini cara Abang Fu buat okay, dia akan engage Abang Fu. Jadi saya perlu adakan di online. Okay, jangan kita buat online supaya hanya orang nak tengok kat sini je kan, macam live ni, tengok kita ada 9,000 orang dia macam tu. Kita tak perlu fokus pada benda tu, kita perlu fokus apa yang kita sampaikan, kerana mungkin sedikit benda ni lah menjadikan awak dapat awak punya bisnes daripada benda-benda lain. Saya banyak dapat sebab bukan daripada live ni saja, tapi peninggalan live ni dilihat oleh orang yang ada, dia Google saya, dia cari, dia pergi check, dan kemudian dia dapat konten yang dia nak. Jadi dia contact saya untuk bagikan program untuk company dan like agency and all those stuff. Itu cara untuk kita sentiasa be present. Jangan risau dengan apa yang berlaku sekarang ni, tapi kita hanya siapkan benda ni sebagai satu konten yang dah ada dalam online. Dia dua tau. Satu, orang cari dia akan nampak. Dua adalah satu sebagai satu amal jariah kita juga. Ilmu yang kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat dekat benda-benda macam ni. Alright, so that's online present. Always like thinking of how I can be present online di tempat-tempat lain. Okay, next kita akan terus ke next one. Okay, customer M. M ni mungkin awak tak pernah dengar, tapi saya nak introduce benda ni. Okay, benda ni awak mungkin tak pernah dengar, tapi inilah dia punya future. Okay, ini future. Dia apa dia? Marketing automation. Sekarang it's all about automation. Marketing pun you need to be automation supaya dia consistent. Sebab tu dalam sistem-sistem online sekarang, kita dah boleh create that. It's automated marketing system. Sebab tu sekarang ramai orang yang menggunakan FB ad untuk dapatkan likers, untuk dapatkan benda-benda, untuk orang pergi ke website dia and everything. Alright, itu satu contoh yang baik. Alright, tetapi benda tu dia stuck dekat situ je. Macam mana kita nak terus sambung bila orang tu dah ni, macam mana kita nak funnel dia untuk kita automatekan dia punya proses dia. Ini yang kita namakan dia customer value journey, di mana kita bawa satu customer dari satu tahap ke tahap yang lain mengikut perancangan yang kita telah sediakan. Dia macam orang ni bila datang, dia macam pergi zoo. Kan dekat zoo ni dia kenalah pergi ikut dia punya mana satu nak pergi dulu apa tu. Sama je dalam konsep bisnes online ni. So kita bila datang je dekat database kita perlu sediakan dia punya road map untuk dia pergi mana. Awak kena pergi sini, lepas tu pergi sini, lepas tu pergi sini, sampai awak capai apa yang awak nak. So that is what we call marketing automation. That means sudah siap benda ni supaya dia berterusan tanpa awak nak buat setiap hari. Dia tak ada macam tu, right? So that is another thing yang saya rasa perlu kita ada dalam kita punya bisnes ataupun dalam kita punya perjalanan perniagaan. Alright, so E. Alright, E sekarang E pula. Okay, ini saya rasa sangat penting dalam bisnes. Okay, and collaboration. Okay, so ini adalah something yang juga perlu kita berikan perhatian. Alright, perhatian dalam kita membina bisnes, iaitu establish team and collaboration. Sebab bila kita nak berkembang dalam perniagaan, awak perlu membina team. Alright, it can be like internal team, it can be like external team, it can be a mastermind team, it can be any team that you need team. Walaupun saya bersorangan, awak tak boleh buat bisnes bersorangan. Awak kena ada team. Siapa team awak? Customer awak punya vendor awak punya maybe a business circle awak. So you need to create, establish team. Dan the terbest memang awak kena ada satu team yang very in. Maksudnya dia dalam into your business, dan satu lagi external. That's why I cakap satu inside team. Alright, lagi satu external team. Jadi dalam perjalanan kita nak mencapai tangga-tangga kejayaan dalam bisnes, awak kena mula melihat apakah yang aku perlu siapkan. Alright, untuk aku nak pergi level seterusnya. Kalau mungkin awak buat sejuta business revenue sebulan, dia lain. Tapi kalau nak tingkatkan ke 10 juta, awak perlu ada
tim untuk melakukan benda tu. Awak tak boleh buat seorang-seorang sebab max awak, cap awak 1 juta. Macam mana nak tambah lagi? Tak boleh. Awak perlu ada tim untuk menambahkan benda tu, right? Dan kalau awak tak mampu nak bayar orang untuk jadi dalam tim awak, awak boleh adakan kolaborasi. Awak boleh berkolaborasi dengan ramai orang di luar sana, ramai organisasi. Macam mana Abang Abu boleh expand saya punya bisnes ni? Walaupun saya taklah buat besar-besar, saya tak buat gila-gila punya marketing, tapi saya menggunakan apa? Saya menggunakan kolaborasi dalam saya mendapatkan saya punya benda-benda yang saya nak. Apa target yang saya nak, saya dapat daripada kolaborasi. Tak perlu saya nak buat marketing ataupun tim yang besar. Saya berkolaborasi dengan universiti contohnya untuk saya buat program-program tertentu. Saya berkolaborasi dengan kerajaan negeri untuk saya buat something. Jadi saya lebih menggunakan kaedah kolaborasi dalam saya mencapai matlamat perniagaan saya. Jadi awak boleh pilih mana model yang awak nak. B2B, B2C, B2U, B2 apa lagi? B2S. So up to you. Alright, up to you decide what model yang terbaik untuk diri kita. Okay, tetapi as a online, you need to tadi online present. Awak kena ada, tak kisahlah apa business model awak perlu berada di online. Boleh Dan last kali is about R. R ni saya rasa kalau tak ada memang susah lah. Saya sendiri kalau tak ada benda ni, saya tak akan, hari ni saya tak akan buat macam ni lah. InsyaAllah kan, saya mungkin tak akan buat. Sebab R ni sangat penting dalam online especially. Iaitu, apa dia? Relearn what you learn already. Relearn. Kan, this is a process of relearning. Okay, sebab sekarang, every knowledge yang kita dapat pada sekarang, it can be absolute in a few months. Dalam 1 bulan, 2 bulan, dia dah absolute. Benda tu dah tak boleh pakai lagi. Sebab ada new technology yang datang. Benda baru yang datang. Jadi hari ini, dalam era internet, dalam era bisnes, kita kena sentiasa relearn. Apa yang kita belajar pasal Facebook 2 bulan yang lalu, dia berlainan sangat pada hari ini. Jadi awak kena sentiasa upgrade. Relearn balik. Dia bukan learn je tau. Ini yang awak kena faham. Dia bukan learning saja, relearn. Relearn benda yang kita dah belajar. Kalau dulu awak buat mission, vision. Hari ni, bila awak cakap vision, mission, orang macam, apa benda ni? Dia ni old school, babe. Sebab apa? Hari ni people talk about brand story. Story brand story. It's a different terms. Different benda dalam business. Dia tak cakap lagi branding. Dia cakap love mark. Contohnya, it's not about brand. It's about love mark. How to create a brand. Kan? Biasa kita cakap brand. No, today it's about how to create a love mark. How to create a brand story. How to have a story brand. Kan, dia bukan vision, mission lagi. Itu old school. Nampak? So we need to relearn. Segala benda tu kita relearn. Relearn balik supaya kita can get fresh idea. Kita can keep the trend. Kita can, updated version of ourselves dan our business. Alright? So itulah yang sebenarnya Abang Bu nak ceritakan untuk hari ini. Untuk dapat sedikit sebanyak dalam ilmu bisnes hari ini dengan akronim customer, alright? So itu sajalah yang dapat Abang Abu berkongsi dengan anda pada hari ini. Sekiranya ada program pula, ada soalan boleh ditanya kepada Abang Abu. Kalau tak ada, insyaAllah kita akan berjumpa di lain hari lah. So that's it. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pagi esok segmen Ilmu Wang Dunia Akhirat dengan cerita hari ini dan juga ilmu bisnes, ilmu buku hitam bisnes. Alright. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Saya doakan juga di hari Jumaat ini anda semua akan Allah rahmati. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat kita, diberikan kesempurnaan, kesejahteraan dan juga diberikan syifah untuk kita melalui sebarang penyakit yang mungkin kita hadapi, diberikan kelapangan dalam kewangan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan yang boleh memberi sesuatu dan boleh sentiasa memberi sedekah, infak, wakaf dan zakat dalam kehidupan kita, insyaAllah. Right? So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Okay.